وسخرنا مع داود الجبال يسبحن كنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين اللهم ارزقنا فهما وعلما وحكمة والعقل وحظ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين وحفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan begitu lama kita tidak bertemu di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu hari-hari itu temu sama dah, tapi bertemu di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini, alhamdulillah kita dipertemukan lagi. Ini asbab ini merupakan kurniaan Allah, rahmat Allah, di mana Allah panjangkan umur kita dalam taatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itulah Rasulullah SAW menyatakan sebuah hadis Nabi SAW, setengah daripada orang yang saadah itu, orang yang bertuah itu ialah orang yang panjang umurnya dan sentiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kerana majlis ilmu ini salah satunya disebut oleh para ulama ialah terapi jiwa. Kalau kita tengok nisbah sembahyang berjamaah, zikrullah, itu salah satunya terapi jiwa juga. Dan salah satu terapi jiwa yang selalu disebut oleh Rasulullah SAW, yang dikiaskan oleh para ulama, iaitu majalisul ilm, iaitu majlis ilmu yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia mengingati antara satu sama lain. Kerana manusia ini merupakan nisyan, pelupa, tapi apabila mengingati antara satu sama lain, maka menjadi rahmat Allah yang mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada pagi ini kita sambung balik kitab kita ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Faslun fi adabil dukhulil masjidi ila tulil syamsi. Faslun, kalau kita hak tebal ni, itu pada muka surat 39. Dan pada kata faslun fi adabil khuruji ila al-masjid. Fasal ini suatu fasal pada menyatakan adab keluar ke masjid. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun fi adabil khuruji ila al-masjid. Ay hadha faslun, bermula ini suatu fasal ialah suatu perceraian. Yang mana ulama nak bahas kita ni, nak cerita musannaf kita Syekh Abdul Samad Falimbani ni nak cerita kepada kita suatu fasal yang nak menerangkan adab keluar ke masjid. Ini setengah daripada adab, kerana rumah Allah itu yu'lah, dia adalah tinggi dibanding dengan rumah-rumah yang lain. Jadi sebab itulah para ulama dia kumpul setengah daripada adab keluar daripada masjid. Setengah sekata ulama, orang yang menjaga adab ketika keluar daripada masjid ini, ataupun dakilah masjid ke surau ke, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi 4 perkara kelebihan kepada dia. Pertamanya iaitu Allah memberikan iaitu ketenangan jiwa baginya, dan Allah memberikan kepada dia akhlak yang terpuji. Yang ketiga iaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kepada dia iaitu kawan ataupun taulan yang baik. Dan setengah daripada adabnya juga,
iaitu Allah mempermudahkan ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak kala dia nak mati tu. Itu setengah bahas kata ulama, bukan daripada hadis Nabi, tapi ulama dia orang panggil dia jalan dah, orang panggil jalan salib dia dah. Dia jalan yang mana dia jaga adab ni kebaikan itu dapat pada dia. Ini musannaf kita sebut di sini, ini suatu fasal pada menyatakan adab keluar ke masjid. Maka apabila selesai engkau daripada mengambil air sembahyang, maka hendaklah engkau sembahyang 2 rakaat sunat wudu atau 2 rakaat sunat subuh jikalau ada fajar itu telah terbit. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi apabila kita selesai ambil wudu, sudah tentulah kita akan pergi pada tempat sembahyang, khususnya di masjid, khususnya di surau, khususnya pada tempat musalla, tempat sembahyang itu. Jadi sebab itulah disunatkan kita ni sembahyang sunat wudu, kalau boleh sembahyang wudu ni ini sebelum masuk waktulah. Sebelum masuk waktu tu, sebelum masuk waktu subuh, sebelum masuk waktu zuhur, sebelum masuk waktu asar dan sebagainya, kita disunatkan sembahyang sunat wudu kalau ada masa lah. Ini setengah daripada perbuatan yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Ini sunat wudu. Dah kalau sunat taubah dengan sunat wudu, contohnya dia buat maksiat, maka setengah ulama menyatakan bahawasanya utamakan sunat taubah dahulu. Itu di antaranya. Dia maknanya dia melakukan dosa, dia tidak bertaubat lagi, yakni dosa yang bentuk nasuha, yang bentuk kena bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata ulama dia kena iaitu sembahyang sunat taubah dahulu, barulah sunat wudu. Itu di antaranya. Ada sebahagian ulama yang lain menyatakan iaitu taubat nasuha ini diafdalkan dia taubat di waktu malam antara dia dan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada sebahagian ulama itu lagi menyatakan taubat nasuha ini tidak terbatas pada waktu, sentiasa dalam apa jua hal, ala kulli hal, di atas tiap-tiap keadaan, di atas motosikal ke, di atas apa ke, sentiasa bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak mana yang dipegang oleh para ulama, maka ulama menyatakan iaitu kita sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila bentuk taubat nasuha dosa besar, hendaklah kita disuruh sembahyang 2 rakaat memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya. Jadi bagi orang keluar masjid awal lagi ni nak sembahyang, awal lagi nak sembahyang zuhur, nak sembahyang subuh, dah masuk lagi waktu ni. Sembahyang tahajud tadi sembahyang dah. Sembahyang apa-apa yang kita buat sebelum ni waktu malam buat dah. Maka sebelum masuk waktu subuh, khususnya kita ambil contoh pada misal subuh, maka kita disuruh sunat wudu. Itu di antaranya disebut oleh Rasulullah SAW dan dinakal oleh ulama dalam kitab ini, Syekh Abdul Samad Falimbani. Sebab itulah Syekh Abdul Samad Falimbani dia ni orang panggil ulama tasawuf, bukan tasawuf saja, bahkan tasawuf dengan perjuangan. Dia menentang tentera siang tu. Dia sejarah dia pun pernah mari di Terengganu, seperti mana kita sudah maklum. Dia singgah di Pulau Duyung tu. Pulau Duyung tu tempat iaitu tempat ulama Syekh Abdul Samad Falimbani. Dia duduk sekejap, atur balik strategi nak serang tentera siang ni. Dia berhenti sekejap tu di Pulau Duyung kita tu. Itu di antaranya. Jadi dia ni ulama tasawuf, yang mana tasawuf tu bil amali, dengan beramal. Orang tasawuf ni bukan dibentuk pakaian, bukan bentuk apa, tetapi bentuk ke hati kita, rohani kita, syakhsiyah akhlak kita dalam hati kita ni. Itu hati, tak kira bukan bentuk pakaian, bukan bentuk
dia ni kena tinggal dunia, tapi hati itu dia disebut oleh Imam Razali rahimahullahu taala. Jadi sebab itulah Syekh Abdul Somad ni dia dan tasawuf dengan sertai amal, atau 2 rakaat sunat subuh jikalau ada fajar itu terbit. Jadi bila sunat subuh ni, bila ada fajar, sudah masuk orang azan subuh ni, kalau boleh kita sembahyang sunat subuh. Itu di antara yang ni tak larilah. Ini sudah sebut banyak-banyak hadis Nabi sallam. Sunat subuh ni besar fadilah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita telah sebut sebelum ni, yang mana diamal oleh ulama-ulama, sehingga ulama tu dia beramal, dia menyatakan bahawasanya dia yang seperti mana saya telah sebut dah sebelum ni, dia membaca Alam Nashrah rakaat kedua, dia membaca Alam Taraka, iaitu rakaat pertama dia baca Alam Nashrah, rakaat yang kedua dia baca Alam Taraka tu, dia dua alam tu. Ni Tuan Guru Haji Saleh, arwah Tuan Guru Haji Saleh Sik tu selalu sebut. Ini salah satu senjata bagi orang beriman. Diri dia sembahyang sunat subuh tu, orang panggil dalam perlindungan Allah dah. Apatah lagi kalau dia baca 2 surah ini, 2 alam ini, Alam Nashrah, dan begitu juga rakaat kedua dia membaca Alam Taraka. Ini di antaranya setengah daripada perkara disebut oleh ulama. Itu di antaranya, itu dia maknanya senjata. Panggil buah, kalau datang panggil buah sepelek. Buah sepelek, senjata kita jauh daripada wabak ke, jauh daripada penyakit yang kita semua minta lindung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini setengah daripada doa sunat subuh. Bahkan dikatakan ini senjata yang bisa, yang boleh makan pada diri orang itu sendiri balik. Kita sembahyang subuh, sunat subuh, dan lalu kita membaca 2 alang ini, insya-Allah dengan izin Allah, Allah akan memberi pertolongan, yang mana ada musuh-musuh di kalangan manusia, di kalangan jin, di kalangan syaitan itu sendiri yang sudah jelas. Maka dengan berkat kita amal ni, insya-Allah yang penting beramal lillahi azza wa jalla, beramal dengan betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan ada sebahagian ulama menyatakan juga wuduk ni, iaitu kita ni, sebahagian ulama menyatakan afdal kita mengambil wuduk ini di rumah kita. Maknanya kalau kita tidak ada musyaqqah apa-apa, afdal wuduk tu kita nak mari di surau, di masjid, kita ambil di rumah lagi. Sebab perjalanan tu dapat pahala dah. Diri kita ada sembahyang tu, lepas tu kita nak mari sembahyang pula, afdal kita mengambil wuduk tu di rumah kita, yang disebut oleh para ulama, kerana diri perjalanan langkah itu kita dalam keadaan suci dah. Ini sebahagian ulama dah, saya nakal daripada sebahagian ulama berkata nak ambil di surau ke di masjid tak masalah. Cuma sebuah ulama kata diri kalau kita tidak ada panggil penyakit was-was ke atau penyakit jenis mudah batal sembahyang ke, maka ambil di rumah lagi supaya perjalanan kita tu ibadah dah. Lalu kita mari di surau sembahyang saja. Itu di antara disebut oleh para ulama. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Demikian dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan ini dibuat ditiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama dia buat begini ni kerana dia mengikut sunnah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pergi engkau ke masjid, dah kira di masjid di surau. Sini dah sebut surau pun, macam mana disebut masjid ni? Maka kata ulama sebut suatu lafaz yang besar masuk dalam iaitu masjid, surau, tempat sembahyang, tak kira lah masjid, kan nak sebut surau pula. Itu di antaranya. Ya sama lafaz dengan lafaz kita sembahyang banyak lah. Kita sembahyang banyak, kita tak tahu nak guna lafaz apa. Kita tanya kawan kita, siapa mati tu depan tu? Kawan kita tak tahu, laki ke puang, tak tahu. Maka kita gunakan lafaz dhamir,
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi'fu anhu. Dalam sembahyang tu, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Tu. Kalau kita tak boleh guna, kalau jangan guna lafaz ha. Lafaz ha tu untuk perempuan. Kalau kita nak guna untuk umum, tak kuat. Ini bagi kita tak tahu. Banyak hak depan tu kita sembahyang, kita berhenti di masjid ke, di surau di mana musafir ke, tiba-tiba ada jenazah. Orang ahli jemaah, pengurusi masjid pun menyatakan mana-mana ahli jemaah diminta solat jenazah sekejap kepada kepada jenazah ni. Tidak sebut laki ke puang, kita pun pening. Hak mana ni kita nak lafaz. Dia tanya hak ni pun tak tahu. Maka gunakan lafaz Allahumma ighfir lahu warhamhu. Itu lafaz tu. Maka begitu juga dengan lafaz masjid. Lafaz masjid masuk juga daripada kata surau, tempat sembahyang lah. Itu di antara disebut oleh para ulama. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan sayugianya jangan engkau tinggalkan sembahyang berjamaah, istimewa pula sembahyang Aisyah dan subuh, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tafdulu ala salatil fadhi bi 27 darajatan wa fi riwayatin wa 20 darajatan. Boleh juga nak baca wa 20 pun boleh juga, 20 juga. Nak baca wa 20 20 juga. Mana lafaz suatu lafaz cuma dalam nisbah jamak tu lain. Dalam nisbah dalam bahasa Arab jamak tu lain. 20 menunjukkan lebih pada 3 juga. 20 lebih menunjuk pada lebih pada 3 juga. Itu dalam bahasa Arab lah, itu di antaranya. Jadi musannaf kita sebut di sini sayugianya, semoleknya jangan engkau tinggalkan sembahyang berjamaah. Itu di antaranya. Kita tak boleh nak buat di surau, tak boleh nak buat di rumah, tak boleh nak buat di masjid, buat di rumah. Tak boleh nak buat di rumah. Ada orang saya tak boleh nak sembahyang berjamaah di rumah. Tak boleh memang. Ada seorang hamba Allah tu, dia khabar saya tak boleh, memang kena pergi surau masjid juga saya sembahyang. Di rumah jadi penyakit, tak boleh, jadi gangguan. Maka di surau, maka di masjid sembahyang. Maknanya yang penting sekali dalam 5 waktu tu biar kita ada sembahyang berjamaah juga, tak kira di mana saja, lebih lagi di tempat-tempat sembahyang ni, tempat surau masjid itu sendiri. Itu di antaranya. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Surau kita ni walaupun tidak ada majlis kuliah, walaupun tidak ada sebelum ni tidak ada, tapi majlis orang panggil sembahyang berjemaah tu hidup. Ahli jemaah kita yang sentiasa hidup, alhamdulillah, yang sentiasa menghidupkan sembahyang berjemaah ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kebaikan dan dimatikan dalam keadaan kebaikan juga. Sebab orang yang selalu istiqamah di masjid surau ni, fashhidu lil mu'min, hendaklah kamu saksi dia orang mukmin, kata Rasulullah. Jangan duduk kata uduh-uduh pada dia. Hendaklah kamu saksi dia itu orang mukmin. Walaupun dia ada perangai gini, jangan, kerana bahaya. Ini disebut oleh para ulama. Lebih lagi kita dapat istiqamah sembahyang berjemaah, lebih istimewa pula, lebih-lebih lagi sembahyang Aisyah dan subuh. Tak boleh sembahyang, tak boleh nak mari 5 waktu. Kalau boleh 5 waktu, lebih lagi. Tapi boleh 2 perkara, hak 2 sembahyang ni, Aisyah dan subuh ni, seperti mana disebut ni. Hadis ni diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla salatal jamaati. Ini disebut oleh Abdullah Ibnu Umar. Siapa yang sembahyang dan iaitu sembahyang berjamaah itu lebih afdal daripada sembahyang seorang dengan 27 sab'in. Bi sab'in itu bukan, kalau al-asau, kalau di kitab tu jatuh tu bukan 5, iaitu 27. Bi sab'in, sab'ah ni 7, khamsah 5. Jadi iaitu 27 fadilat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dapat tu di antaranya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
man salla lillahi arba'ina yawman salatin fi jama'atin la tafutuhu fiha takbiratul ihram kataballahu lahu bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Rawahul Tirmizi. Hadis ni keluarkan Imam Tirmizi. Hadis ni juga dikeluar oleh Anas bin Malik, yang mana menceritakan sebuah hadis tentang sembahyang isyak ni, sembahyang berjemaah ni. Itu di antaranya man shalla lillah. Kalau hak yang tepatnya, kalau dalam kitab tu, dalam kitab dia sebut man shalla je. Man shalla, kita nak iaitu man shalla lillah. Man shalla ni bukan silap musannaf pengarang cetak tu. Bagi kita yang membaca kitab ni, hendaklah kita disuruh berhati-hati, kerana kadang lafaz cetak tu jatuh, bukan silap pengarang ni. Ni bahaya. Itu di antaranya disebut oleh para ulama. Jadi kita nak hak yang tepatnya man shalla lillah. Siapa yang sembahyang lillah, betul-betul kerana Allah 40 hari, iaitu sembahyang 5 waktu di dalam berjemaah, padahal tiada luput di dalamnya satu takbiratul ihram, suatu iman. Yakni suatu tu iaitu bersama, suatu dengan makna bersama iman. Iaitu bersama iman, nescaya disurat baginya bagi barang siapa itu 2 kelepasan, iaitu lepas daripada munafik, lepas daripada api neraka. Hak ni kelebihan ni orang yang selalu sembahyang berjemaah selama 40 hari ni. 40 hari ni, selama 40 hari dia sembahyang, maka dia akan dapat fadilat ni. Ada dalam riwayat lain, siapa yang sembahyang di Masjid Madinah, Masjid Madinah tu 40 waktu. Tu bukan 40 hari, 40 waktu. Bukan ada naskah yang salah cetak juga dia kata 40 hari, bukan. Itu 40 waktu. 40 waktu siapa yang sembahyang di Masjid Madinah, dia akan mendapat fadilat ni juga. Tapi ulama hadis menyatakan wadha'fu lil hadis Nabi sallallahu, itu ada kedhaifan di hadis tentang sembahyang di Masjid Madinah tu 5 waktu tu. Itu hadis dhaif, tapi nak beramal tak ada masalah, itu fadilah amal. Adapun hadis ini yang jelas ni adalah hadis sahih. Anas bin Malik menceritakan sebuah hadis ini. Ni hadis sahih sungguh ni. Ni siapa ni? Barang siapa sembahyang 40 hari, iaitu sembahyang 5 waktu ni berjemaah, hal keadaan dia tu bersama dengan imam, takbir ula bersama imam. Imam kata Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Tu kalau ada jemaah dah buat begini, alhamdulillah. Sebab tu para ulama ada berpesan, biar kita ni ada dalam seumur hidup kita ni ada 2 perkara ulama bahas. Ada 3 kita kena buat, iaitu dalam hidup kita biar ada juga solat tasbih. Solat tasbih seumur hidup kita biar ada juga. Kalau tiap-tiap minggu, kalau tiap-tiap tahun, itu lebih lagi. Yang kedua di antaranya iaitu dalam hidup kita juga biar ada iaitu sembahyang berjemaah bersama imam selama 40 hari ni. Takbir ula bersama imam. Imam takbir Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Biar ada. Yang ketiganya, biar ada juga dalam hidup kita ni amal sunnah Nabi, iaitu amamah, iaitu serban. Dalam hidup kita biar ada juga. Sekali pun pada anda dalam hidup kita rajin juga lilit serban di atas kepala tu. Istiqamah, tu lebih lagi. Tu ada saya tak boleh nak pakai serban. Ada seorang hamba Allah tu lah, ada saya tak boleh nak pakai serban. Orang saya pakai serban, orang panggil haji, orang panggil macam-macam lah, ustaz lah, orang macam buat main-main saja. Maka hak itu tak usah pedulilah. Kerana kita nak menghidup sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati, barang siapa yang menghidup sunnah aku ni, falahu ajru syahidun, maka kalau dia mati ketika tu dia akan dapat pahala syahid. Jadi 3 perkara lah
dalam hidup kita. Kalau tidak nak pakai di masjid surau, pakai di rumah. Dia semayang waktu malam ke apa ke, lilitlah serban, kalau boleh. Biar yang penting dalam hidup kita, Allah Ta'ala beri umur ni, biar ada 3 perkara. Solat tasbih, kita pernah buat dah. Solat iaitu 4 hari, takbir ula bersama imam, biar ada. Sudah ni alhamdulillah. Yang ketiga, biar ada juga kita pakai serban sekali-kala. Ni mempelekehkan. Ada orang kadang-kadang dia mempelekehkan. Tak kira dia orang tu ilmuwan ke, dia orang hebat ke, bila dia mempermainkan sunnah Nabi, menghina sunnah Nabi, baginya adalah munafik. Nauzubillah min zalik. Ini kita bahaya untuk melindungi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hadis Nabi SAW ini, Rasulullah SAW sebut, siapa yang takbir ula bersama imam selama 40 hari, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kelebihan dia. Allah Taala akan surat, Allah Taala akan catat bagi dia 2 kelepasan. Pertama, lepasan munafik. Ni yang kita paling takut lagi. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik ini, Allah Taala akan letak dia patak neraka. Nauzubillah. Jadi orang yang selalu sembahyang ini, Allah Taala akan buat kelepasan dia. Bebas dia daripada sifat munafik. Itu di antaranya. Dan lepas daripada api neraka. Nauzubillah min zalik. Ni lah Rasulullah sebut dalam sebuah hadis. Rasulullah menyatakan, ajib betul, aku rasa hairan. Kenapalah manusia sentiasa minta lindung daripada bala. Minta lindung, hak tu tak salah lah. Minta lindung daripada bala, tapi tidak minta lindung daripada neraka. Sehingga Abdullah bin Mas'ud, begitu juga Abdullah bin Abbas menyatakan sebuah hadis yang lain, menyatakan disunatkan bagi orang yang sembahyang 5 waktu sentiasa minta lindung. Allahumma ajirna minan nar. Lebih lagi pada waktu subuh, lebih lagi pada waktu maghrib, disunatkan dia membaca 7 kali Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhlah aku daripada neraka. Sebab sebut dalam hadis Nabi yang lain, Nabi kata, aku pun heran, kenapa manusia dia minta lindung daripada bala saja, tapi tidak minta lindung daripada neraka. Maka kelebihan orang yang sembahyang 5 waktu dalam hidup dia ni, berjemaah bersama, betul-betul bersama imam, Allah Ta'ala akan beri kelepasan bagi dia munafik dan daripada neraka Jahannam. Na'udzubillah min zalik. Ini disebut oleh Rasulullah SAW. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, man shallal isya fi jama'atin faka'annama shalla nisful lail, wa man shalla subha fa fi jama'atin faka'annama shalla al-lail kullah. Artinya, barang siapa sembahyang Isyak berjamaah, maka seolah-olah ia berbuat ibadah setengah malam. Dan barang siapa sembahyang subuh berjamaah, maka seolah-olah ia berbuat ibadah semalam-malam. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain, amin ya rabbal alamin. Jadi Rasulullah SAW bersabda, hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, yang mana barang siapa sembahyang Isyak berjamaah, dia sembahyang Isyak berjamaah semua, ni fadilat ni besar fadilatnya. Dapat istiqamah, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jawapan dia faka'annama, maka seolah-olah. Kalau kita mengaji bahasa Arab, fatu falitahqiq dah, ka'annama, yakni seolah-olah dia akan dapat ni. Kalau dia buat, dia akan dapat. Tu lafaz pada kata faka'annama tu. Tu lafaz nun tasydid tu pada ma sebelum ma tu. Faka'annama, maka seolah-olah ia berbuat ibadah setengah malam. Isyak berjemaah aja. Dia sembahyang Isyak berjemaah. Maka dia akan mendapat ibadah setengah malam. Apatah lagi dia buat ibadah-ibadah lain. Tu di antaranya. Dan siapa yang sembahyang subuh berjemaah ni, ni fadilat besar lagi. Bangun subuh ni barang payah. Itu nak ceritanya. Tu barang payah. Barang yang mana Rasulullah menyatakan sebuah hadis, iaitu waktu orang payah nak bangun, dengan keletihan orangnya, dengan waktu, dengan suhunya. Jadi payah. Jadi orang yang selalu melazimi itu alhamdulillah, itu kurniaan Allah SWT kepadanya.
Jadi sebab itulah Rasulullah sebut atas dalam hadis ini, iaitu man shalla subha fi jama'atin, barang siapa sembahyang subuh berjemaah, fa ka'annama shalla al-lail kullah, iaitu maka seolah-olah dia berbuat ibadah semalam-malam. Malam tu buat ibadah, seolah tidak tidur buat ibadah. Jadi apatah lagi kalau dia bangun tahajud, dia baca Al-Quran. Ini hak Nabi sebut ni diri di sembahyang tu. Diri dia sembahyang subuh berjemaah saja tu, fadilat dia dapat pahala begitu. Apatah lagi dia di dalam malam tu dia buat tahajud ke, dia baca Al-Quran ke, dia buat kebaikan yang lain ke, ada kira lah kebaikan-kebaikan yang lain lagi, maka lebih lagi. Itu di antara disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu pernah ditanya oleh seorang sahabat pada Rasulullah SAW, begitu banyak wahai Rasulullah, banyak sangat wahai Rasulullah apa fadilatnya? Rasulullah menyatakan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu Al-Ghani, iaitu Maha Kaya, dan dia akan beri kepada hamba-hambanya yang membuat fadilat-fadilat yang disuruh oleh hak tu. Tujuan Allah beri kepada kita fadilat-fadilat ni untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan Allah. Bukan untuk kalau Allah nak beri kebaikan untuk diri dia, itu menunjukkan sifat naqis Allah SWT, sifat kekurangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan begitu. Sebab itulah kita baca subhanallah, subhanallah. Subhanallah itu ai muqaddis, nak menyuci Allah. Bila barang nak menyuci Allah, Allah ni dia iaitu nak jauh daripada sifat kekurangan. Jadi sifat yang lebih ataupun kamal, sifat kesempurnaan bagi Allah Azza wa Jalla itu, iaitu sifat dia tinggi dan dia pemurah, lalu diberi pada hamba-hambanya yang mengikut apa yang disebut oleh dia, apa yang disuruh oleh dia, mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antaranya. Dan kata Imam Razali rahimahullah ta'ala, sayugianya jangan engkau tinggalkan sembahyang berjemaah itu, maka jikalau tiada engkau berbuat yang demikian itu, apa faedahnya baginya dia dalam menuntut ilmu, dan hanya saja faedah ilmu dan dia amal, hendaklah engkau berjalan ke masjid dengan berlari-lari. As-sawa itu kita sebut mulai itu bukan dengan, iaitu dengan makna jangan. Dengan berlari itu ada perbahasan dia ulama, iaitu bukan dengan berlari, tapi dengan makna fala ta'jal. Itu nanti kita sambung balik berkaitan dengan lafaz itu, dengan iaitu jangan berlari. Itu ada perbahasan dia panjang juga. Dan kata Imam Razali rahimahullahu taala, sayugianya engkau jangan tinggal sembahyang berjemaah. Jadi sekadar itu dulu apa yang kita dengar pada pagi ini, mudah-mudahan ia memberi manfaat pada diri saya juga, begitu juga alim adik kasih semua. Jadilah ya Allah, insya-Allah taala kasih pada kita, insya-Allah bila kita bertemu Allah Azza wa Jalla, insya-Allah akan letakkan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu dulu pada pagi ini. Wallahu a'lam. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Fi na'amika mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Allahumma jam'ana hadha marhuma wa tafarraqna min ba'd tafarraqan ma'suma wa la taj'al lahu fina la ma'ana shakiya. Allahumma ja'al akhir kalamina min ad-dunya 'inda tajinna qawli la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qatul haq. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbala la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.